Ini 3D. Meniaga tepi jalan sektor 3D apa? Ini 3D. Kementerian Dalam Negeri KDN diminta untuk mengenal pasti jenis pelarian sebelum mendaftarkan mereka dalam usaha mengekang lambakan golongan berkenaan di negara ini. Dengan adanya data mengenai mereka, mudah untuk pihak berkuasa mengesan sekiranya pelarian terbabit dalam kes jenayah. Justeru pelaksanaan pendaftaran pelarian ini bagus, namun mereka perlu selalu dipantau kerana kita tidak mahu ada isu berbangkit apabila perkara itu dilaksanakan nanti, katanya. Sementara itu, Hishamuddin berkata kerajaan perlu memberikan limitasi yang jelas mengenai status pelarian yang didaftarkan nanti. Kita mahu tahu sama ada selepas pelarian ini didaftarkan melakukan perkara tertentu seperti dibenarkan menaiki motosikal, boleh membuka kedai runcit, berkahwin dengan individu tempatan. Presiden Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Tan Sri Musa Hassan berkata, terdapat dua kategori utama pelarian di negara ini, iaitu yang benar-benar tertindas dan pelarian mitigasi akibat ekonomi. Kita menyokong hasrat KDN untuk melaksanakan dokumen pendaftaran pelarian DPP. Namun, proses tapisan perlu dilakukan bagi mengenal pasti kategori pelarian. Langkah itu perlu diambil sebaik sahaja mereka masuk ke negara ini dengan mengadakan sesi temu bual untuk mengetahui latar belakang pelarian terbabit. Ini penting bagi memastikan tidak semua pelarian itu sewenang-wenang yang diterima masuk sekaligus menambah jumlah warga asing di negara ini, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Dato' Hishamuddin Hashim dan Presiden Persatuan Kebajikan 11 Pulau Pinang Muhammad Sofian Muhammad Zain. Musa berkata pelaksanaan pendaftaran itu akan membantu memudahkan pihak berkuasa mengesan lokasi pelarian dan menyelesaikan kes jenayah membabitkan golongan berkenaan. Kita tidak mahu apabila DPP dilaksanakan ia menjadikan golongan itu lebih besar dengan banyak kelebihan diberikan, dan limitasi ini perlu dinilai dengan teliti supaya keselamatan rakyat tempatan terjamin, katanya. Bagi Muhammad Sofian pula, pihaknya melaksanakan kerja turun padang selama 10 bulan untuk menilai sendiri situasi semasa berkaitan pelarian di negara ini. Berdasarkan pemerhatian kami, isu pelarian ini sudah menjadi semakin kritikal apabila ada seorang pelarian yang kami temui memaklumkan sudah menetap di negara ini selama 43 tahun. Dia masuk ke negara ini masih bujang, berkahwin, ada anak dan kini mempunyai cucu remaja berusia 17 tahun. Sedikit masa sahaja lagi dia mungkin akan menimang cucit pula. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa isu pelarian perlu ditangani dengan segera, terutama dari segi penguatkuasaan supaya golongan itu tidak menguasai kawasan tertentu dan memonopoli ekonomi dengan membuka kedai sewenang-wenangnya, katanya. Sebelum ini, Harian Metro pernah melaporkan KDN dalam proses memperkemaskan kaedah pendaftaran pelarian di negara ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail dipetik berkata pihaknya tidak mempunyai angka yang tetap mengenai jumlah pelarian di Malaysia. Artikel Harian Metro. Jemputan media hari ini adalah untuk memberikan satu respon terhadap pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang sedang menyiapkan satu dokumen pendaftaran pelarian ataupun dipanggil DPP. Dokumen pendaftaran pelarian DPP bagi mendapatkan jumlah sebenar pelarian dan pemohon suaka politik Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Umumnya kita tahu bahawa di Malaysia sudah ada UNHCR yang menjadi pihak yang melakukan koordinasi berkaitan dengan pelarian. Dan mutakhir ini pada 11 April 2023, KDN telah mengumumkan dalam mesyuarat kabinet yang telah berlangsung pada 11 April 2023 telah menetapkan supaya KDN bertanggungjawab bagi pelaksanaan pendaftaran bagi pelarian dan pemohon suaka. Bermaksud KDN telah diberikan tanggungjawab oleh kabinet. Kabinet telah membuat keputusan untuk mendaftarkan pelarian dan pemohon suaka politik. Ini poin nombor 1, sangat penting. Kabinet telah bersetuju untuk mendaftarkan pelarian pemohon suaka politik dan meletakkan tanggungjawab itu terhadap KDN. Tujuan untuk mendaftarkan atau membuat pendaftaran tersebut adalah atas faktor-faktor yang melibatkan faktor kemanusiaan dan macam-macam faktor. Apa stand kita dalam NGO? Pertama sekali, stand kita dalam NGO ini, kami menganggap keputusan dan tindakan pihak kerajaan untuk mendaftarkan mengurus segala hal ehwal pelarian merupakan satu inisiatif yang terpuji dan realistik. Itu kita terima. Kita kata satu usaha yang baik, satu usaha yang realistik, terpuji dan realistik.
Bermaksud kami sebagai NGO, organisasi bukan kerajaan, menyokong penuh inisiatif yang diambil oleh KDN dan Kerajaan Persekutuan berkenaan isu pelarian dan suaka politik, yang mana KDN akan menggunakan pendataan yang diambil dari pelarian dan digunakan bagi tujuan pemantauan aktiviti mereka di negara Malaysia. Bermaksud tanpa ada pendaftaran, tanpa ada pendataan, sudah tentulah sukar bagi KDN ataupun bahagian keselamatan untuk mengawal aktiviti-aktiviti pelarian yang terlalu ramai, yang jumlahnya kita pun tak tahu. Berlaku lambakan, dah lah ramai, tak tahu jumlah. Kalau jumlah pun tak tahu, jangan harap kita boleh memantau. Jadi sebelum kita nak cakap soal pemantauan dan kawalan, kita kena cakap soal pendataan untuk mengetahui siapakah pelarian, berapa banyakkah pelarian, di manakah lokasi pelarian, apakah gender pelarian yang ada, apakah struktur ekonomi mereka, dengan siapakah mereka bergaul. Semua ini, maklumat-maklumat ini perlu ada di negara kita, dan perkara itu adalah inisiatif baik sekiranya dilaku oleh KDN. Kami juga bersetuju berdasarkan sudut hak asasi manusia, yang mana isu berkenaan perlu ditangani dengan baik, terutamanya dalam aspek kesihatan. Kesihatan ni perlu, suka tak suka kalau berlaku jangkitan penyakit, contohnya waktu Covid dulu. Covid ini boleh menjangkit semua orang, tak semestinya warga negara, bukan warga negara boleh jangkit. Jadi kita perlukan data-data ini bagi tujuan kesihatan, bagi tujuan aspek pendidikan, aspek keperluan asas dan lain-lain lagi. Satu inisiatif yang dilakukan oleh KDN untuk memberikan cadangan, kami ingin memberikan cadangan pada KDN untuk mengeluarkan satu garis panduan tertentu dan sekatan-sekatan tertentu dalam KDN nak membuat pendataan dan pendaftaran pelarian ini. Pihak kami mempunyai cadangan-cadangan tertentu. Apakah cadangan-cadangan yang mungkin yang kita akan bentangkan sebentar lagi? Garis panduan dan sekatan-sekatan perlu ada limitasi terhadap kad ataupun pendaftaran kad itu juga perlu ada. Sebagai contoh, bagaimana amalan yang berlaku di negara United Kingdom. Bagaimana United Kingdom mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kawal seria pelarian-pelarian di UK. Contohnya, kerajaan UK menetapkan tempoh kad UNHCR, dalam kesnya UNHCR lah. Dalam kes ini, kenapa komen yang tak cantik itu dia meletakkan kawalan, yang mana setiap satu kad pelarian itu hanya kekal berkuat kuasa selama 3 tahun. Selepas tamat tempoh 3 tahun, pelarian tersebut kena pergi balik untuk membuat permohonan ataupun untuk menyambung semula kad UN, dan kena memberi alasan mengapakah mereka masih lagi berada di UK dan mengapakah mereka masih lagi dikategorikan sebagai pelarian. Bermaksud perlu ada kawalan. Okey. Di UK, negara United Kingdom adalah negara yang telah menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian 1967. Yang mana Konvensyen Pelarian itu telah ditandatangani oleh UK, tetapi Malaysia tidak pernah menandatangani dan tidak pernah meratifikasi apa-apa konvensyen berkenaan pelarian. Bermaksud Malaysia tidak pernah mengiktiraf kedudukan pelarian melalui mana-mana treaty ataupun konvensyen antarabangsa. Apakah cadangan yang kami ingin beri kepada KDN? Kami ingin mencadangkan supaya KDN menggunakan jentera kementerian seperti IPD, Ibu Pejabat Polis, PDRM, untuk mengurus dan mengawal pergerakan aktiviti pelarian-pelarian yang berada di Malaysia. Sebagai contoh, pihak KDN perlu mewajibkan setiap pelarian-pelarian yang berdaftar di bawah DPP, dokumen pendaftaran pelarian, yang dilakukan oleh KDN pada masa akan datang. Mereka perlu memberi laporan dan report kepada Ibu Pejabat Polis daerah di manakah tempat mereka tinggal dan semua aktiviti-aktiviti mereka, supaya pihak polis dapat mengawal pergerakan pelarian-pelarian. Apa yang berlaku sekarang ni, saya boleh katakan kita hilang kawalan. Kita pun tak tahu. Kalau kita tanya sekarang hari ini dengan mana-mana kementerian ataupun jabatan statistik, saya ragu-ragu kita boleh menjawab di manakah lokasi-lokasi adanya pelarian. Kalau kita nak jawapan yang lebih tepat, kita terpaksa tanya Ustaz Sofian lah. Dia lagi tahu di mana. Kan, di mana tempat pelarian Rohingya. Saya rasa ramai tidak banyak kementerian tidak mempunyai data yang tepat. Di manakah lokasi mereka, siapakah ketua mereka, berapa ramaikah jumlah mereka. Kita tidak mempunyai data yang tepat,
dan sekiranya kita tidak mempunyai data yang tepat, risiko kita adalah risiko keselamatan. Contohnya sekiranya berlaku jenayah, katalah orang Malaysia melakukan jenayah, dengan pantas dan sekejap saja kita dapat trace dia melalui nombor IC dia, nombor telefon dia, nombor Unify dia, nombor akaun EPF dia. Semua maklumat itu hanya ada dengan satu klik oleh pihak PDRM. Kesalahan yang sama, kata orang Malaysia sambung, katalah orang Rohingya pula sambung. Mana nak cari? Kita tidak mempunyai maklumat di manakah lokasi mereka. Sebagai contoh, itu kita baru bercakap soal keselamatan. Bagaimana pula soal kesihatan? Contohnya, infection virus COVID-19. Lepas ni tak tahu lah, mungkin tak tahu lah ada influenza A ke apa. Kita terjah semua pegawai asing yang menjaga cara haram. Orang ni, macam mana KKM nak cari dia? Walaupun dia ni adalah disahkan sebagai kontak rapat. Sebelum start tu MSO. Di manakah lokasi mereka, di manakah tempat kediaman mereka, dan oleh itu kita mencadangkan sekiranya kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri sama ada Jabatan Immigration Malaysia sebagai pelaksana ingin melakukan dokumen pendaftaran pelarian, yang kita mahukan adalah kawalan. Seperti mana pelarian-pelarian ini perlu melaporkan, macam orang buat orang saksi kes lah, macam orang suspek kes ataupun saksi kes, dia perlu untuk ambil kepada balai yang berdekatan, lapor diri, kena lapor diri. Kita perlu meletakkan satu sistem lapor diri supaya kita tahu sentiasa kedudukan mereka dari masa ke semasa. Sekiranya tidak, saya tak nampak kita dapat melakukan apa-apa kawalan dan kita tidak tahu kedudukan mereka, dan sudah tentulah keselamatan dalam aspek keselamatan dan kesihatan Malaysia akan terjejas dengan keberadaannya pelarian di negara kita. Okey. Kami juga mencadangkan supaya satu rang undang-undang ataupun satu akta khas kepada golongan pelarian dan pemohon suaka politik yang berada di Malaysia perlu diadakan. Kita perlu mewujudkan satu rang undang-undang yang menceritakan apakah dengan jelas garis panduan, apakah undang-undang yang berkaitan dengan pelarian. Sekarang ini kita tidak ada. Kita tidak ada undang-undang yang khas untuk mereka ini. Sehingga kan kita terpaksa pakai satu akta yang dipanggil Akta Immigration di bawah Seksyen 15, Seksyen 6 dengan 1C. Tetapi kita tangkap dia. Travel dokumen tak boleh keluar dan kita tidak boleh deportasi mereka. Jadi perlu ada satu undang-undang yang lebih jelas untuk membahaskan, membincangkan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pelarian. Kami juga berpendapat bahawa tindakan pelaksanaan yang melibatkan hal ehwal pelarian dan pemohon suaka politik haruslah tidak melangkaui kepentingan strategik rakyat Malaysia. Bermaksud dalam apa saja usaha yang kita nak buat, dalam kita nak memberikan hak kepada pelarian ini, hak itu tidaklah boleh mengorbankan kepentingan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kita tahu bahawa ataupun pelarian ini perlu mencari pendapatan untuk mereka kekal hidup, untuk mereka terus hidup, untuk beri nafkah kepada keluarga mereka. Sudah tentulah mereka perlu mencari pendapatan. Tetapi pendapatan yang kita perlu beri perlu ada limitasi. Adakah wajar kepada mereka untuk berniaga, dan mereka berniaga dalam sektor-sektor yang boleh menjejaskan orang tempatan? Umumnya, mengapakah berlaku kerusingan di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini? Kerana apabila wujud kumpulan pelarian yang sudah menceburi sektor-sektor perniagaan yang melibatkan orang Malaysia, orang tempatan, ini mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan suasana yang tidak baik, yang menyebabkan mereka rasa cemas dan mereka rasa tidak suka dengan perkara-perkara begini ini. Hinggalah ramailah banyak NGO yang wujud, antaranya NGO Surplus, yang membongkarkan bagaimana dominasi pelarian-pelarian tertentu di dalam sektor peruncitan, dalam sektor peruncitan bahan makanan, dalam sektor tekstil, sehingga menjejaskan peniaga-peniaga tempatan. Terima kasih kepada yang share dan Contohnya tag screen. Terima kasih. Bagaimana berlakunya dominasi dalam sektor pemborong, dalam sektor peruncitan sayur-sayur dan ikan, barang basah, yang akhirnya menyebabkan rakyat Malaysia rasa tidak selesa. Sepatutnya pelarian ini diserapkan di dalam sektor-sektor yang melibatkan penggajian 3D. Apakah penggajian 3D? Dangerous, difficult, and dirty. Gagak antar. Dikala kementerian dan kerajaan meluluskan, membawa masuk warga asing baru, ratusan ribu tengah masuk, kelulusan baru masuk,
Sedangkan warga asing dan pelarian yang sedang ada di Malaysia itu pun tidak dapat ditangani dengan baik. Kami tidak bersetuju sekiranya dokumen Minta tolong yang pelarian belum ini subscribe, tolong subscribe. memberikan mereka akses terhadap menceburi sektor perniagaan. Bermaksud kami memberi amaran kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, kami menasihati pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal dan meletakkan limitasi. Sekiranya dokumen pendataan pelarian ini diwujudkan, maka dokumen ini tidak boleh disalahgunakan bagi tujuan menceburi bidang perniagaan, kerana warga asing tidak dibenarkan berniaga dalam sektor-sektor tertentu, terutama sektor yang melibatkan peruncitan, tekstil, workshop, bengkel kereta, kilang kedai jahit. Kerana sektor-sektor ini melibatkan industri kecil sederhana yang diceburi oleh rakyat Malaysia. Sebab itu perlu wujud kawalan. Tanpa kawalan, kita bimbang. Dokumen yang dikeluarkan oleh pihak KDN ini akan menjadi sebab untuk mereka menggunakan dokumen ini bagi tujuan mendapat status kehidupan, dan mereka hidup lebih, status mereka lebih daripada rakyat tempatan apabila mereka mula menceburi bidang-bidang perniagaan. Okay. Oleh itu kami ingin menyatakan bahawa garis panduan ini perlu diberikan secara jelas apa yang boleh, apa yang dibenarkan oleh pelarian, apakah yang tidak dibenarkan oleh pelarian. Ramai orang tak tahu sekarang ni. Sebab tengok kadang-kadang ada pelarian bawa motor, boleh ke pelarian bawa motor? Akan tanya, akan minta ustaz kena cerita ni. Boleh atau tak boleh dia pelarian bawa motor ni? Ketika pelarian buka mendominasi sektor-sektor makanan, buka kedai makan. Boleh ke pelarian yang ini menceburi bidang gunting rambut? Boleh ke pelarian bidang suplai makanan? Jadi ini benda-benda ini yang perlu dijelaskan oleh pihak KDN. Di dalam pihak KDN ingin membuat inisiatif apa? Untuk mengeluarkan dokumen pelarian ini. Oleh yang demikian, walaupun kita memahami bahawa selaku negara yang mempunyai hubungan baik dengan United Nations, dengan hubungan baik dengan OIC, yang mana spirit kemanusiaan ini perlu ada dalam semua negara-negara yang bernaung di bawah United Nations dan OIC. Di dalam aspek kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan, perlulah ada satu sifat yang mana kita perlu memberikan keutamaan kepada rakyat Malaysia. Yang bermaksud bantuan kemanusiaan yang kita berikan kepada warga asing ini atau pelarian ini tidak patut menjadi bebanan kepada negara kita, dan sepatutnya lebih berpada-pada dan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat kita sendiri. Oleh yang demikian, apa yang kita minta pihak KDN untuk memperjelaskan dengan lebih teliti apakah sempadan-sempadan ataupun kawalan-kawalan ataupun limitasi-limitasi dokumen yang bakal dikeluarkan oleh pihak KDN melalui Jabatan Imigresen Malaysia yang dipanggil dokumen pendaftaran pelarian DPP. Adakah dokumen ini bakal menjadi satu dokumen yang menyebabkan sebahagian daripada pelarian ini lebih besar kepala ataupun tidak? Adakah dokumen ini akan menyebabkan pihak pelarian ini akan lebih mendominasi sektor-sektor perniagaan yang hingga hari ini mereka telah sehari semakin sehari mendominasi? Sebab itulah kerajaan perlu untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Malaysia supaya kita semua faham dan supaya kita hilang rasa bimbang, kita tidak cemas, supaya kita faham aspirasi kerajaan. Apa yang kita nak adalah kita nak negara kita menjadi negara yang makmur, negara kita yang tenteram, dan negara kita memberikan keutamaan kepada rakyat Malaysia, dan sektor-sektor ekonomi ini tidak perlu diganggu sehingga menjejaskan kepentingan rakyat kita Malaysia. Itu saja daripada saya. Dengan segala hormatnya saya ingin menjemput Ustaz Sofian dulu. Ustaz Sofian Muhammad Zain selaku Presiden Persatuan Kebajikan Surplus Pulau Pinang ataupun orang kita hero lah yang banyak khidmat dalam isu-isu yang melibatkan pelarian dan juga migran ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik,
Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada MA Show, khususnya kepada Datuk Hisham kita dan kepada Tan Sri sendiri, dan kepada para media, sahabat-sahabat rakan-rakan daripada NGO semua. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan sedikit mengenai isu-isu pendatang asing tanpa izin ataupun isu melibatkan pelarian. Sebab kita terpanggil bahawa kenapa isu ini mungkin rakyat nak mengetahui kenapa kita bawa Suara isu macam mana? ini Clear secara lapangan. suara Ustaz Kita clear. turun secara lapangan, kita membuat pembongkaran dan terjahan secara lapangan. Memang sebelum ini kita lihat bahawa isu-isu sebegini ada di media-media sosial dan dibuat laporan secara online ataupun secara fizikal aduan kepada agensi-agensi kerajaan. Apa yang kita lihat bahawa tidak ke mana, kerana mungkin berlaku kekangan apabila aduan-aduan ini dibuat, tindakan yang nak diambil dia memakan masa bukan sekejap. Ini satu tindakan selepas aduan dia mengambil masa paling minimum 3 bulan. Baru tindakan ini nak boleh diambil. Dan apabila ini kita lihat memang tidak akan berlaku apa-apa perubahan. Dan kita sendiri telah turun berbincang dengan agensi-agensi kerajaan, berbincang dengan Expo, melibatkan kepentingan rakyat, melibatkan kepentingan peniaga-peniaga rakyat tempatan. Dan dengan itu keputusan yang kita ambil bahawa keadaan sekarang, di masa sekarang, bahawa yang paling cepat diambil tindakan hanyalah berdasarkan viral sahaja. Sebab itu kita mengambil pendekatan. 11 ini kita mengambil pendekatan. Kita turun buat pembongkaran secara lapangan untuk kita tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa inilah keadaan yang kritikal sedang berlaku dalam negara kita. Dan apabila setiap kali kita membuat pembongkaran, kita membuat terjahan, kita tunjukkan secara live, memang ada risiko. Yang paling pelik saya nak kongsikan di sini bahawa kita dikenakan laporan ini daripada PBT sendiri. Sebenarnya kita bongkarkan isu yang perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa tempatan melibatkan permis, melibatkan lesen. Tetapi mereka membuat laporan ke atas NGO. Ini kita tidak faham kenapa perkara-perkara sebegini berlaku. Yang lebih menarik apabila kita diambil keterangan oleh PDRM. Soalan yang saya berikan kepada pegawai penyiasat, adakah semasa kita membuat terjahan pembongkaran ini kita buat berlaku tindakan sita kedai oleh PBT? Pegawai beritahu ya, selepas turun ke lapangan buat pembongkaran ada saja kesalahan dan mereka pergi turun ke lapangan sita permis-permis ini. Bila ada sita, apa masalah kita? Kalau kita tidak turun, apa tak ambil tindakan? Bila kita turun, ambil tindakan. Bermakna ini melibatkan masalah penguatkuasaan yang perlu rakyat Malaysia faham. Tuan-tuan, ini melibatkan pelarian ini. Saya nak kongsikan di sini. Ini melibatkan pelarian. Selalu saya katakan, ini bukan melibatkan pelarian kemanusiaan. Ini bukan. Ini adalah pelarian untuk datang ke dalam negara kita untuk memonopoli ekonomi kita. Ini bukan mereka bekerja untuk terus hidup, tetapi mereka berada dalam negara kita, buka perniagaan, monopoli perniagaan. Mereka menjadi kaya raya berada di dalam negara kita. Kalau mereka buka di pasar borong, mereka menjadi tauke untuk supply kepada rakyat Malaysia. Kita ada persatuan, tetapi persatuan ini terpaksa ambil barang daripada pelarian ini. Cuba bayangkan bagaimana mereka ada sebagai satu virus yang berada dalam negara kita. Inikah mereka nak teruskan kelangsungan hidup? Mereka bukan bekerja, tetapi mereka memonopoli perniagaan. Dan ini yang berlaku dalam negara kita. Cuba bayangkan sekarang ini kita ada undang-undang untuk dilaksanakan. Mana ada macam Datuk Hisham sebutkan tadi, bahawa pelarian ini, warga asing ini tidak boleh menceburi sektor IKS. Mereka tidak boleh berada, tak boleh buka kedai-kedai runcit ini, tak boleh langsung berniaga aksesori, tak boleh langsung berniaga di kios-kios dalam pasar raya. Di Bukit Bintang saya nak bagi tahu sekarang ini. Kenapa biarkan mereka ini terus menjajah ekonomi rakyat kita? Bagaimana? Permis sebesar 10 kali 8, 10 kali 10. Semua ini dimonopoli oleh warga asing. Di mana perginya? Penguatkuasaan di situ. Ini ekonomi rakyat Malaysia yang sedang dirompak setiap hari oleh warga asing.
Ini perlu pelaksanaan tindakan undang-undang ini yang kita bongkarkan secara lapangan perlu diambil. Kalau mereka ini diberikan kelebihan, diberikan hak, apa akan berlaku? Sekarang ini kad UNHCR yang kita tidak ada perjanjian dengan PBB pun dia orang besar kepala. Dia orang besar kepala dan rakyat Malaysia menganggap bahawa kad UNHCR ini adalah satu kad yang kebal. Dan setelah kita dedahkan di lapangan selama 10 bulan tanpa henti bahawa ini adalah kad yang tidak memberi sebarang apa-apa kekebalan kepada pelarian ini. Ini tidak ada. Dan sekarang ini seluruh negara mula sekarang terpanggil untuk membicarakan isu melibatkan pelarian. Dan kementerian sendiri tidak ada data. Baru saja Menteri KDN keluarkan kenyataan yang diambil di US bahawa pelarian etnik Rohingya ini ada 190,000. Sekarang ini baru ada. Sebelum ini tak ada pun. Ada menteri kata 200,000 lebih, ada kata 148,000, ada kata 108,000. Ini. Dan saya dapat kongsikan di sini bahawa kalau kita terus biarkan sebegini tanpa ada pendataan, akan ada masalah kepada negara kita. Dan kalau mengikut keadaan sekarang ini, isu ini tidak akan dapat diselesaikan. Dia orang pelarian ini tidak akan ke negara ketiga. Tidak akan, tuan-tuan. Bayangkan negara yang ada tanda tangani ratifikasi dengan UN hanya menerima pelarian etnik Rohingya ini dalam masa 18 tahun. 7,000 etnik pelarian ini saja. Ini US negara yang ada tanda tangan. 18 tahun 7,000 pelarian sahaja diterima. Finland 18 tahun 1 pelarian sahaja diterima. Ini dikeluarkan oleh UNHCR sendiri. Malaysia berapa ramai yang tidak ada sebarang tanda tangan yang melibatkan ratifikasi? Ratusan ribu ada dalam negara kita. Bagaimana kita nak selesaikan isu ini? Dan ada dalam UNHCR, boleh rujuk UNHCR, ada mana-mana pelarian yang dah mohon untuk ke negara ketiga. Tetapi apabila mereka sudah diterima ke negara ketiga dan pelarian itu tolak untuk tidak mahu pergi ke negara ketiga, mereka tidak akan diinterview semula untuk dihantar ke negara ketiga. Dan mereka terus akan memegang kad UNHCR dan diiktiraf sebagai pelarian. Bermakna mereka tidak akan tinggalkan Malaysia. Ini boleh rujuk kenyataan di dalam UNHCR sendiri. Inilah yang menyebabkan isu-isu yang saya terpanggil untuk membongkarkan secara lapangan. Pelarian ini dia bukan setakat monopoli melibatkan barang-barang, melibatkan peruncitan, melibatkan sektor-sektor IKS, tetapi mereka sedang memonopoli melibatkan manpower. Lambakan mereka ratusan ribu ini, mereka menjadi pembekal utama kepada sektor-sektor IKS, construction. Ini semua dimonopoli manpower ini, tenaga buruh ini dimonopoli oleh mereka. Sebab itu rakyat kita ini dari segi melibatkan pekerjaan juga kita tidak boleh kontrol, dan dari segi melibatkan perniagaan di sektor-sektor kecil ini juga kita tidak boleh atasi. Ini 3D, meniaga tepi jalan sektor 3D apa? Ini 3D, dia orang bawa transportation, bekalkan lori-lori, gajikan rakyat tempatan. Ini Rohingya ada transport, gajikan pekerja-pekerja tempatan kita. Ini 3D apa sektor ini? Dan kita harap bahawa kita akan terus bongkarkan isu-isu ini, dan kita minta sekarang ini melibatkan penguatkuasaan perlu tegas. Kalau penguatkuasaan tidak tegas, kita tidak boleh buat apa. Dan yang paling penting, kita nak serukan di sini bahawa seluruh rakyat Malaysia, bukan kita MHO sahaja, bukan MCCC sahaja, bukan SEPLAS sahaja, isu melibatkan parti dan pelarian ini adalah menjadi tanggungjawab isu rakyat Malaysia. Ini hak kita yang perlu kita pertahankan, dan rakyat Malaysia perlu bangkit pertahankan hak mengikut lunas undang-undang yang dibenarkan oleh kerajaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan inilah sebagai, kalau saya nak kongsikan untuk kita buat terjahan, saya rasa selama 10 bulan 25 terjahan yang kita buat hampir di seluruh tempat, di Pulau Pinang, di Kedah, di Negeri Sembilan, di Melaka, hampir, dan kebanyakan kita buat terjahan secara lapangan, semua diambil tindakan oleh kerajaan, oleh PBT, oleh PDRM, oleh immigration. Dan baru-baru ini yang paling terbaru kita buat adalah di Nilai Negeri Sembilan.
Dan MP sendiri respon terjahan yang kita buat 1 Oktober 2023. MP Menteri Besar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan terus respon. 4 hari bulan 1 jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk memantau melibatkan isu warga asing di wilayah dia. Alhamdulillah, dan kita akan terus bekerjasama untuk mengambil satu tanggungjawab terhadap rakyat Malaysia. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan silakan kepada Tan Sri. Terima kasih kepada Ustaz Sofian kerana memberikan pandangan lapangan yang orang yang turun terus ke akar beri. Untuk tidak melengahkan masa, kita menjemput Tan Sri Musa bin Hasan selaku Presiden Syekh semua. untuk menyampaikan sepatah dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah mendengar bahawa Kementerian Dalam Negeri akan membuat rekomendasi terhadap pelarian yang berada di negara ini. Sebelum kita boleh pergi lebih lanjut tentang pelarian, kita kena tahu apakah pengiktirafan. Iktiraf pelarian ni apa? Pelarian ni bermakna mereka yang ditindas di negara mereka sendiri. Dan mereka keluar dari negara itu untuk mendapatkan supaya mereka tidak ditindas, dan dari segi kemanusiaan akan diterima oleh negara-negara ketiga ataupun negara lain. Jadi kita kena tahu dia ada dua, satu pelarian yang ditindas, satu lagi adalah berkaitan dengan migrasi ekonomi. Migrasi ekonomi ini adalah orang yang mengatakan dia ni pelarian oleh kerana dia, tetapi sebenarnya mereka ini tadi datang ke sini untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Oleh kerana negara itu tadi mempunyai ekonomi yang baik. Jadi mereka ni untuk hidup di sini. Itu kita kena tahu. Jadi sebelum kita nak buat dokumentasi dan pelarian, kita kena tahu dulu siapakah pelarian sebenar, siapakah migrasi ekonomi kita. Jangan kita nak beri dokumen pada orang-orang yang dianggap pelarian semua. Jadi di sini dulu kita telah juga memberitahu bahawa bukan saja pelarian, kita juga mempunyai undocumented pendatang asing. Di mana pendatang asing tadi yang datang ke sini kadang-kadang apabila dia duduk di sini datang secara halal, tetapi duduk di sini secara haram. Kemudian dokumen mereka dihilangkan. Jadi mereka juga perlu didokumenkan. Kerana kita ingin tahu siapa orang luar yang berada di negara kita. Kalau berlaku apa-apa kes-kes jenayah, kita senang mencari dia dan kita tahu mana dia tinggal. Jadi kita tidak mahu ada penempatan pelarian ataupun pendatang asing di satu tempat yang hanya menentukan kelompok mereka saja. Kerana ini akan menimbulkan masalah kalau berlaku sesuatu. Kerana sepatutnya kita perlu mempunyai garis panduan untuk menentukan mereka ni bertinggal di mana, dan bukan bersama kelompok mereka saja, tetapi lain-lain kelompok bersama, supaya apa-apa nak berlaku kita akan tahu. Ya, jadi ini penting untuk kita tahu. Kerana di sini apabila kita ada documentation tadi, pihak-pihak yang telah kita cadangkan tadi supaya 3 tahun saja dokumen ini tadi, kemudian dia kena mohon semula. Dan kemudian pihak polis boleh memantau, menentukan apa pekerjaan yang dia boleh dilakukan. Kerana ini akan menentukan bahawa tidak ada masalah akan berbangkit dengan warga negara kita sendiri. Kerana kadang-kadang apabila mereka terlalu ramai, ia menjadi menjadi kerisauan oleh pihak oleh warga negara kita sendiri kerana ramai terlalu ramai mereka di sini dan telah mengambil separuh daripada pekerjaan ataupun ekonomi rakyat kita sendiri. Jadi ini penting kita pantau. Dan di sini juga satu yang baiknya apabila mereka didokumentkan supaya mereka tidak menceburkan diri dengan jenayah. Kerana kadang-kadang kita lihat bahawa mereka ni tadi mewujudkan bersindiket. Ya, mereka berkumpul, cuba membawa masuk lagi rakan-rakan mereka di negara yang sama untuk datang ke sini dan juga menjalankan perniagaan-perniagaan. Ya, jadi di sini kita perlu menentukan perkara ini tidak berlaku. Jadi cadangan yang kita berikan tadi adalah satu cadangan untuk kita memantau, untuk kita mengurus dengan baik dan juga untuk kita menentukan bahawa mereka ini tadi hormati undang-undang negara. Itu je. Pernah saya tengok dalam video ada yang mengaku bahawa mereka kawasan ini berdiri pada mereka berhak untuk duduk di kawasan ini.
kerana mereka pun menyumbangkan ekonomi kepada negara. Ini saya rasa ini dah melampau lah. Jadi kita perlu Tolong share, menunjukkan bahawa tolong share. mereka menghormati undang-undang. Bagi naik view boleh bagi Baru-baru ni saya terjumpa dalam video yang dibuat oleh netizen, di mana telah menahan seorang warga asing bawa lori tanpa lesen. Betul. Kalau dia berlaku aksiden, Habis ni. siapa yang kita nak salahkan? Katalah dia melanggar warga negara kita sendiri, apakah dia punya pampasan yang boleh diperoleh kalau mereka ni tadi tidak ada apa? Siapa yang nak bertanggungjawab kita? Jadi ini adalah satu perkara yang penting dan saya merasakan bahawa cadangan yang dilakukan Kedah itu adalah satu cadangan yang baik, tetapi perlu juga mempunyai dia punya detail supaya kita boleh menentukan apakah limitasi-limitasi yang boleh mereka lakukan. Jadi dengan itu kita berharap bahawa pihak kerajaan dan semua agensi kita bersatu untuk menentukan bahawa tindakan yang kita akan dapat kita buat dengan baik supaya pemantauan perlu dibuat terhadap mereka semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Prasir Besar Pingsan. Saya buka kepada sesi soal jawab sekiranya ada sebarang soalan. Kita ni di Dokumen yang pendaftaran pelarian. semua pelarian yang mesti bukan mereka. Only refugee pelarian. Terus kalau saya cakap lagi pelarian yang itu, satu pelarian yang betul-betul ditindas dan satu lagi pelarian ekonomi. Dengar Jadi tu kita kena pengusaha mereka pelarian pasti ekonomi. dahulu sebelum kita nak berikat dia tadi. So, semua saya nak bangkitkan satu isu. Isu orang banyak yang ditanya oleh pihak orang awam. Adakah kad UNHCR ni adalah dokumen yang boleh menyebabkan mana-mana individu tinggal di Malaysia secara sah atau tidak? Jawapannya tidak. Kita kena faham. Saya quote section dia adalah section 15. Section 15 Akta Immigration mengatakan bahawa semua sesiapa saja tidak ada seorang pun yang boleh berada ataupun menetap di Malaysia tanpa satu dokumen atau pas ataupun dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Bermakna kad UNHCR tidak dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Berbeza dengan kalau di Sabah tu ada satu dokumen dia panggil INM 13. Dia pun macam dokumen pelarian juga. Tetapi dokumen ini dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Dia merupakan pas pelarian yang diberikan kebenaran kepada pelarian yang diiktiraf oleh Jabatan Immigration Malaysia. Manakala untuk dijelaskan kepada mana-mana orang awam, mana-mana pihak yang mungkin tak ada lagi maklumat ni, yang mungkin rasa UN card ni adalah UN card yang kebal, itu merupakan tanggapan yang salah. Kerana UN card ini, UNHCR card ini bukanlah satu pas ataupun satu kebenaran untuk tinggal di Malaysia. Saya pernah bawa kes yang mana saya mewakili seorang warga negara Iraq. Warga Iraq yang memiliki UNHCR card. Apabila dia tuduh di bawah section 60 dengan 1C atau immigration, dia kena hantar balik, dia kena hantar pulang. Cuma kita rayu minta lewatkan hantar dia pulang disebabkan dia ada masalah dengan negaranya lah, dia mahu pelarian lah. Tetapi Malaysia tidak mengiktiraf. Yang menjadi isunya adalah apabila warga Rohingya ini mereka ditahan, bila rujuk kepada kedutaan Myanmar untuk buat PTU, Perintah Tahanan Usir, nak keluarkan satu dokumen untuk pengusiran ni, kena ada travel dokumen. Kena bila merujuk kepada jabatan ini, rujuk kepada kedutaan Myanmar enggan mengiktiraf mereka dan enggan mengeluarkan travel dokumen kepada mereka. Sebab itulah mereka tidak boleh diusir. Bukan kerana UN card itu, UNHCR card itu memberi kebenaran untuk mereka tinggal di Malaysia. Itu nak memberikan penjelasan kepada mana-mana pihak yang tertanya-tanya, adakah United Nations HCR card ini adalah satu dokumen yang boleh menyebabkan mereka tinggal di Malaysia? Jawapannya tidak. Sekiranya kerajaan mengiktiraf, kerajaan perlu mengeluarkan satu dokumen pelarian yang dikeluarkan daripada Jabatan Immigration Malaysia itu sendiri.